Kisah perjuangan Mat Kilau. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, seperti yang saya janjikan, saya kali ini akan bawa satu cerita yang agak berbeza sedikit daripada cerita sebelumnya. Sebelumnya saya ceritakan kisah-kisah seram, kisah-kisah seram episod 1, episod 2, episod 3, van jenazah, sihir. Tapi kali ini saya ingin ceritakan tentang pahlawan tanah air, pahlawan Malaysia, iaitu Mat Kilau. Samsul Yusof baru-baru ni telah bakal menayangkan satu filem yang telah diarahkannya yang bertajuk Mat Kilau. Kalau ikutkan trailer tu pada tanggal 23 Jun. So saya berbesar hati ingin ceritakan versi saya. Versi saya iaitu cerita Mat Kilau. So untuk cari fakta cerita ni memang agak sukar ya, sebab fakta dia berpecah-pecah. Cerita ni lain. So untuk gabungkan dia menjadi satu cerita tu agak susah sedikit. So saya cari buku di online dan saya dapat satu buku. Nampakkah? Ni. Daripada Abdul Latif Talib yang bertajuk Mat Kilau Pahlawan Pahang. So dia boleh beli e-book secara online RM13. Dan memang panjang ya ceritanya, sangat panjang. So saya cuba padatkan sepadat yang boleh dan supaya penonton lebih faham lah. Ya, kalau kita belajar sejarah di sekolah, gila guys, boring. Ingatkan tarikh, ingatkan nama. So saya ceritakan ni secara sekali imbas lah ya. Saya sudah buat nota guys. Jarang saya buat cerita, saya buat nota. Ini nota macam kau ambil exam guys. Macam kau ambil exam SPM. Sebab oleh kerana cerita ni cerita tentang sejarah, so saya kena salin fakta-fakta yang penting lah ya. Jadi selepas saya baca buku ni, cerita Mat Kilau ni lain dari yang lain guys. Saya rasa rakyat Malaysia patut bacalah cerita ni ya. Jadi tanpa buang masa lagi, saya mulakan cerita Mat Kilau. Guys, sebelum saya mulakan cerita, saya ingin ceritakan dahulu biodata Mat Kilau ni. Mat Kilau nama sebenarnya Muhammad bin Imam Rasu. Tapi dia orang kampung gelar dia Mat Kilau kerana dia ni sangat berbakat. Sangat banyak bakat dia. Pandai mengaji, pandai bersilat, pandai berzanji, pandai main gasing, main batu keras. So kata orang berbakat lah. Dan di kampung ni dia macam ayam tambatan, orang harapan kampung. Dan kebetulan bapa dia iaitu Imam Rasu merupakan orang kaya Pulau Tawar, gelaran lah ya. Dan bapaknya ni pahlawan perang Pahang, Imam Rasu, ataupun dikenali sebagai Tok Gajah. Mak dia Teh Mahada, mak dia. Dan dia berkahwin dengan 4 orang. Dengan ada ceritalah macam mana dia boleh berkahwin dengan 4 orang ni. Cuma isteri dia yang di Pulau Tawar tu iaitu Yang Cik, dan dia ada beberapa orang anak iaitu Omar, Khalid, Mat Ali dan Khadijah. Itu anaknya yang isteri pertama lah. Dan ada beberapa kawan, kata orang kawan karib setia dengan dia, sentiasa berjuang sama dia, itu Mat Kelubi, Mat Ali, Mat Awang dan Mat Tahir. Ini best friend forever. So kita mulakan dengan cerita Kerajaan Pahang dahulu. Ini penting nih ya. Kerajaan Pahang. Kerajaan Pahang ni dulu dibawa ke Sultanan Melayu Melaka. Tapi setelah Portugis serang Kesultanan Melayu Melaka, so dia jatuh ke Kerajaan Johor. Johor telah ditawan Aceh, jadi Pahang telah diperintah oleh bendahara. Dia bukan sultan ya, dia bendahara. Dan bendahara ketika zaman Mat Kilau ni iaitu Bendahara Tun Ali. Bendahara Tun Ali. Jadi Bendahara Tun Ali ni sakit tenat.
Sakit tenat kira macam sakit tua lah, ya. Jadi betul-betul nazak. Jadi dia telah panggil Tok Gajah. Sebelum dia nazak, dia ingin wariskanlah takhta dia kepada anak-anak dia. So ada 2 orang anak Bendahara Tun Ali ni, iaitu Tun Mutakhir dan Tun Ahmad. Tun Mutakhir ni anak yang pertama, dan Tun Ahmad ni anak yang kedua. So kebiasaannya takhta tu akan pergi kepada abang yang pertama. Tapi semasa nazak tu, yang ada hanya Tun Ahmad, adik dia. Jadi Tun Mutakhir ni tidak sempat sampai. Jadi oleh kerana tidak sempat sampai, jadi Bendahara Ali dia telah wasiatkan takhta tu kepada Tun Ahmad lah, dan disaksikan oleh Tok Gajah. Jadi setelah meninggal dunia Tun Ali, tidak puas hatilah Tun Mutakhir. Dia cakap, aku sepatutnya jadi bendahara, ya, bukan kau, sebab aku abang yang pertama. Tapi Tun Ahmad cakap dia orang terakhir yang mendengar warisnya lah, dan dia telah diamanahkan untuk menjadi bendahara. Dan Tok Gajah menjadi saksi dan mengiyakan apa yang wasiat daripada Tun Ali. So bergaduhlah adik-beradik ni, berebut kuasa. Biasalah kalau berebut kuasa kan siapa tak nak berebut kuasa, ya. Kau jadi bendahara, Okey, bendahara. Kalau time tu bendahara masa di Pahang ni kira kuasa dia seperti sultan. Okey. Jadi bergaduh. Tapi Tun Ahmad dia berkeras tetap yang dia adalah waris takhta Pahang pada ketika itu. Jadi Tun Mutakhir tidak puas hati, dia pun juga menabalkan diri dia yang dia pun bendahara. So ada 2 bendahara lah masa tu dan bergaduh. Jadi oleh kerana Tun Ahmad dia rasa dia layak, dan dia ada Tok Gajah dan Datuk Bahaman, 2 panglima perang yang penting ni. Jadi mereka pun pergi perang lah Tun Mutakhir ni, dan Tun Mutakhir kalah. Jadi yang telah berkuasa adalah Bendahara Tun Ahmad, sebab dia ada pahlawan Tok Gajah dan Datuk Bahaman. Jadi itulah dia perebutan takhta, ya, takhta kerajaan Pahang pada ketika itu. So kita kembali kepada cerita Mat Kilau. So Mat Kilau ni seperti yang saya cakap, dia seorang yang berbakat, hebat, pandai berjanji, pandai mengaji, pandai buat permainan, dan dikatakan dia orang harapan lah di kampungnya, ya. Dan satu hari dia ingin belajar silat, dan kata orang ilmu batin sekali. Tapi ayah dia Tok Gajah tak benarkan dia belajar selagi dia tidak berkahwin. Dia pun telah berkahwin dengan isteri dia itu yang Cik, anak imam kampung tersebutlah. Ayah yang Cik ni guru mengaji Mat Kilau juga. So selepas dia kahwin, barulah Tok Gajah ajar dia silat, dan dia belajar ilmu kebatinan dengan Datuk Bahaman. Itulah dia belajar silat dan kebatinan untuk menjadi seorang pahlawan. Kemudian memang famous lah, ya, masa ni Mat Kilau dengan kehebatannya, kehandalannya bersilat, dengan bakat yang ada. So Bendahara Tun Ahmad telah memanggil Mat Kilau dan memberikan tugasan yang pertama. Kira assignment lah, ya. Tugasan yang pertama untuk pergi berperang. Oleh kerana anak-anak Tun Mutakhir, yang abang dia yang masih tidak puas hati. Dia rasa macam yang aku mau lagi pertahankan, okey. Jadi anak-anak Tun Mutakhir ingin menuntut bela kekalahan ayah dia. So anak-anak Tun Mutakhir ni dia minta bantuan daripada kerajaan negeri Johor dan Selangor, bergabung untuk pergi serang kerajaan Pahang. So oleh kerana mereka sudah ingin diserang, so Bendahara Tun Ahmad panggil Mat Kilau sekali untuk berperang. So 3 kali, 3 pahlawan, Mat Kilau, Tok Gajah ayah dia, dan Datuk Bahaman bergabung untuk mempertahankan negeri Pahang. Dan seperti yang saya cakap, Mat Kilau dia ada rakan-rakan dia, kawan-kawan dia yang saya cakap tadi, Mat Kelubi, Mat Ali, Mat Awang dan Mat Tahir. Ini memang 4 orang ni setia, best friend dengan Mat Kilau lah, sehidup semati. So dia, kawan-kawan dia ni pun
ikut sekali pergi berperang mempertahankan kerajaan Pahang. So masa perang tu mereka pun tunjukkanlah kehebatan mereka dan akhirnya kerajaan Pahang berjaya pertahankan daripada serangan anak-anak Mat Mutahir, dan kemenangan tersebut membuktikan Mat Kilau seorang pahlawan yang hebat kerana dia dapat melawan dengan jayanya. Dan kira kalau masa perang tu Mat Kilau lah yang paling menonjol, dan akibat kemenangan tersebut Bendahara Tun Ahmad telah memberi kurniaan pangkat kepada Mat Kilau. Umur dia masih muda masa tu sudah dapat pangkat, dan ayah dia risau juga, gila umur muda sudah dapat pangkat kan. Dia telah diberi pangkat orang kaya Budu, kampung Budu. Orang kaya ni kira macam kau ketua daerah lah. Kalau macam Datuk Bahaman dia orang kaya Sementar. Dan Tok Gajah orang kaya Pulau Tawar. Dan Mat Kilau orang kaya Budu. Kira macam suatu tempat. So mereka lah yang menguasai tanah jajahan tersebut yang diberikan oleh Sultan. So Mat Kilau telah dikurniakan pangkat orang kaya Budu, dan rakan-rakan yang 4 orang ni yang setia ni, ya, Mat Kelubi, Mat Ali, Mat Awang dan Mat Tahir ni bantu Mat Kilau untuk menjaga kawasan Budu. Jadi sepanjang pemerintahan Bendahara Tun Ahmad, alhamdulillah semuanya aman dan damai, ya. Mat Kilau pun hidup dengan aman dan damai, ya. Mereka berada di kawasan masing-masing. Mereka boleh menggunakan orang-orang kampung boleh mengambil hasil hutan, boleh mengambil melombong emas, melombong biji timah, dan cukai itu dipungut oleh orang kaya masing-masing lah, pembesar-pembesar Pahang ketika itu. Mereka boleh cukai itu mereka boleh ambil dengan orang kampung, kira macam win-win situation lah. Dan cukai-cukai itu mereka juga akan berikan kepada Pahang lah, ya. Tapi masa itu memang aman, orang kampung hidup aman dan damai. Hinggalah satu hari kerajaan Inggeris mula masuk campur ke negeri Pahang. Masa itu Johor, Selangor, Perak, Negeri Sembilan sudah dikuasai oleh Inggeris, kecuali Pahang yang belum. Jadi Inggeris ni bercadang, ya, untuk masuk campur ke kerajaan Pahang. Tapi mereka tidak tahu macam mana. Jadi Inggeris ni bijaknya. Mereka ni diorang ni tidaklah mau merampas satu kawasan tu terus rampas mulai perang, tidak. Inggeris bijak. Mereka melalui meja rundingan dan helah. So mereka pergi jumpa Bendahara Tun Ahmad, ya. Taulah kalau kita ni orang putih, sampai sekarang pun kalau ada orang putih datang ke tempat kita pun kita macam rasa bangga, kita rasa kagum bila orang putih datang, ya. Begitu jugalah time zaman Sultan ni. Bendahara Tun Ahmad kira macam bangga lah Inggeris datang ke Pahang dan ingin berjumpa dengan Bendahara Tun Ahmad. Orang kampung sambut dengan baik, ya, orang Inggeris. Dan ketika itu Inggeris tidak mau apa-apa. Orang kata dia hanya mau melawat kawasan dan kata orang memantau lah, melawat-lawat, lihat-lihat negeri Pahang. Jadi tidak ada masalah lah. Bendahara Tun Ahmad pun cakap, kamu tengoklah, kalau mau tengok pun bercuti ke negeri Pahang ni pun tidak ada masalah. Yang penting kamu jangan masuk campur lah dengan kerajaan kami. Itu yang pertama kononnya lah. Sebenarnya Inggeris bukan melawat, tapi dia memantau apa hasil bumi di negeri Pahang. Dan bila sampai ke negeri Pahang ni luas. Kalau kamu tengok peta tu kan, luas kan. So banyak hasil bumi. Emas ada, timah ada, dan kayu bala. Wah, di Inggeris pun ini banyak untung kalau ini masuk negeri Pahang. So mereka berfikir macam mana mau masuk ni, ya. Apa trik kita, ya. Mereka cuba cari helah macam mana masuk. So hinggalah satu hari Inggeris telah mengantar pedagang dari China, dari Singapura untuk berniaga di negeri Pahang. Jadi tidak ada masalah lah, ya, tidak ada masalah untuk Bendahara Tun Ahmad membenarkan orang luar untuk berniaga di negeri Pahang. Pokoknya hasil-hasil cukai itu Bendahara Tun Ahmad dapat.
Okey. Hingga satu orang pedagang saudagar Cina dari Singapura yang bernama Gu Hui. Okey, jadi Gu Hui ni ingin berniaga, saya kurang pasti sama ada berniaga garam, kau ingat kan, dia ingin buka kilang lah. Tapi semasa di gate, di pagar istana, Gu Hui ini bergaduh dengan pengawal keselamatan, dia mau masuk, dia jumpa Sultan ke bergaduh. Pengawal keselamatan Bendahara Tun Ahmad terbunuh Gu Hui dan mati. Jadi akibat mati, okey, Inggris marah. Sebab itu orang Durang yang dihantar ke Pahang tiba-tiba mati. Jadi tidak puas hati Inggris. Dia cakap, macam mana pula orang kami boleh mati? Dan di sinilah mulanya masuk campur Inggris ke negeri Pahang. Mereka jumpa Sultan Ahmad, okey, Bendahara Tun Ahmad. Dia cakap, kami ingin siasat kenapa kami punya saudagar Gu Hui ini boleh mati. Dan bila orang siasat, dia mati di kawasan istana dengan pengawal. Jadi Bendahara Tun Ahmad mesti, kata orang, bertanggungjawab ke atas kematian tersebut. Jadi Inggris marah dan ingin perang. Ingin perang dengan kerajaan Pahang. Jadi masa tu Tun Ahmad tidak mau melibatkan dia punya rakyat. Dia cakap, okeylah, jangan berperang. Kita, kata orang, runding secara baik. Jadi runding, akibat tidak mau berperang, Sultan Bendahara Tun Ahmad menerima seorang penasihat residen Inggris yang pertama, iaitu Clifford, okey, sebagai penasihat kepada Sultan Pahang. Dan di sinilah bermulanya. So untuk permulaan, Inggris ingin memajak tanah, kira macam sewa tanah untuk berniaga di negeri Pahang. So mereka ingin sewa tanah untuk melombong biji timah dan emas di kawasan negeri Pahang. Ya, jadi tidak ada masalah Bendahara Tun Ahmad, ya. Yang penting hasil daripada bisnes tu dia dapat duit. Dan Inggris tawarkan banyak lagi uang kepada Bendahara Tun Ahmad. So dia, Bendahara Tun Ahmad pun semangatlah. Banyak uang ni, ya. Banyak uang dia dapat. So dia cakap boleh. Jadi Inggris ingin memajak tanah di kawasan Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Sebab kawasan Datuk Bahaman ni sementara dan kawasan Budu, Mat Kilau ni banyak hasil bumi. Jadi Inggris ingin masuk pergi sana. Dan bila Inggris pergi ingin memajak tanah di kawasan Datuk Bahaman dan Mat Kilau ni, Datuk Bahaman marah. Memandai-mandai pula kau pergi kawasan kami ni, ya, memajak tanah, aku tidak benarkan. Ya, orang kaya sementara tidak mau Datuk Bahaman. Cakap belah, ini tak kawasan tanah kami. Begitu je dengan tempat Mat Kilau pun ingin dipajak oleh Inggris, pun Mat Kilau pun tidak mau. Dia cakap belah, kami tidak mau, ya. Jadi Inggris tidak puas hati. Dia gunakan kuasa sultan. Dia kata sultan yang membenarkan kami untuk memajak tanah di kawasan sini. Tapi Mat Kilau berkeras dan Datuk Bahaman, dia cakap tidak boleh. Ya, orang kampung sudah, kata orang, menjalankan lombong di sini dan hasilnya pun kami yang dapat. So kamu ni siapa? Ya, sudahlah menjajah masuk kampung kami, tiba-tiba mau memajak tanah hasil bumi orang-orang kampung kami. Jadi mereka ingin pertahankan. Ya, Inggris tidak puas hati. Inggris bagi tahu dengan sultan. Dia cakap, Datuk Bahaman dan Mat Kilau ni kurang ajar. Dia cakap, dia macam tidak puas hati kami ingin memajak tanah di sini. Jadi dia cakap, nanti kuranglah duit Inggris. Dia cakap kuranglah duit hasil bumi dan diberikan kepada Bendahara Tun Ahmad. Jadi Bendahara Tun Ahmad pun, dia cakap, Datuk Bahaman dan Mat Kilau ni buat halah pula. Dia cakap, Inggris tidak berputus asa. Satu hari, sekali lagi anak Tun Mutahir ni menyerang lagi negeri Pahang. Tapi kali ini Bendahara Tun Ahmad, dia tidak gunakan pahlawan-pahlawannya. Dia Inggris volunteer menggunakan askar-askarnya, ya, askar Sing yang menggunakan senapang, meriam untuk perang, ya, untuk pergi berperang dan menang sebab banyak senjata orang Inggris kan lengkap. Jadi menang, kalah anak-anak Tun Mutahir ni. So oleh kerana terhutang budi,
Sultan Pahang, ya, masa tu Bendahara Tun Ahmad telah mengisytiharkan diri dia sebagai Sultan Pahang, menerima residen yang pertama iaitu Roger, residen Inggeris. Akhirnya Pahang ada sudah penasihat, ya, penasihat itu residen Inggeris yang pertama. So oleh kerana mereka tidak berjaya memajak tanah di tempat Datuk Bahaman dan Mat Kilau, Roger ni, penasihat Inggeris ni, bagi tahu, dia cakap orang kampung sering bergaduh, dia cakap, ya, sering bergaduh, sering berbunuhan, menggunakan keris. Masa tu orang Melayu boleh pegang keris, ya. Jadi dia cakap, dan bahayalah untuk orang kampung. So Sultan cakap, apa perlu saya buat? Okay, Roger ni pun bagi tahu, dia cakap, apa kata kita kuasakan, jangan bawa senjata di luar, ya, jangan bawa luar keris, ya, supaya semua selamat. So Sultan Ahmad telah mengeluarkan titah, ya, yang mengatakan haram siapa bawa senjata keluar, ya, haram, ya, siapa yang bawa senjata akan ditangkap dan dikatakan durhaka kepada Sultan. Orang kampung marahlah, terutama Datuk Bahaman. Dia cakap, undang-undang apa ni orang putih buat ni, dia cakap, ya, kenapa pula kita tidak boleh bawa keris? Keris ni, kata orang, senjata pusaka nenek moyang kami. Memandai-mandai orang Inggeris larang. Jadi Datuk Bahaman berkeras, dia cakap, jangan, kamu bawa saja keris tu, dia cakap. Begitu juga dengan Mat Kilau pun pertahankan, ya, peduli, dia cakap, ya, kita bawa saja keris ni, ya, kemana-mana. Jadi Inggeris takut. Dia cakap, dia beritahu Sultan, Bendahara Datuk Bahaman dan Mat Kilau ni keras kepala. Mereka tidak ingkar arahan. Ingkar arahan, tetap bawa juga keris, ya, kemana-mana. Jadi Mat Kilau tidak puas hatilah dengan peraturan keris tidak boleh bawa, ya, senjata tidak boleh bawa keluar. Bukan saja keris, parang, lembing tidak boleh bawa keluar lah, kira untuk mempertahankan diri. Jadi Mat Kilau nak jumpa Sultan. Dia cakap, jom kita pergi jumpa Sultan. Jadi belum sempat mereka jumpa Sultan, Inggeris sudah berada. Kamu mau jumpa siapa? Saya mau jumpa Sultan, Sultan Pahang. Tidak boleh, saya sudah sebagai penasihat. Roger itulah. Jadi bergaduhlah mereka di situ. Dia cakap, kami mau peraturan keris ni, senjata boleh bawa, sebab inilah satu-satunya senjata untuk mempertahankan diri kami. Jadi Roger ni tetap pertahankan. Dia cakap, ini sudah arahan Sultan, titah Sultan, kamu tidak boleh ingkar. Siapa ingkar, kira menderhaka. Panas hati Mat Kilau ni, kurang ajar betul orang putih ni. Kemudian Roger ni hasut lagi Sultan Ahmad. Dia cakap, Datuk Bahaman, dia cakap, memberontak, dan dia beritahu Datuk Bahaman ingin merampas takhta Sultan Ahmad. Tercabarlah Sultan Ahmad, walaupun Sultan Ahmad pun macam yang 50-50. Dia cakap, mustahil lah dia punya panglima ni mau merampas takhta. Tapi oleh kerana terhasut dengan nasihat Roger ni, nasihat Inggeris ni, jadi Sultan Ahmad menitahkan untuk tangkap Datuk Bahaman. Tangkap, ya, sebab dia durhaka, dia tidak dengar arah titah Sultan. So Inggeris pun pergi tangkap Datuk Bahaman. Namun Datuk Bahaman pertahankan diri dia. Dia cakap, kalau aku mau tangkap aku, try. Maju. Datuk Bahaman dengan orang-orang kampung desa Mentah pun bersatu hati pertahankan, ya, daripada Datuk Bahaman ditangkap. So Inggeris tidak berani kerana orang Melayu ketika itu bangkit pertahankan Datuk Bahaman. So Inggeris tidak berani. Inggeris pulang semula jumpa Sultan Ahmad. Dia cakap, kami tidak berani kerana orang-orang di kawasan sana sangat bersatu hati ingin melawan. So mereka pun tidak berani. Jadi Inggeris hasut pula. Dia cakap hasil bumi negeri Pahang semakin kurang kerana perniagaan mereka terbatas. Mereka tidak dapat melombong biji timah yang banyak, emas yang banyak. So mereka perlukan banyak lagi tempat melombong. Jadi mereka menitahkan, suruh nasihat Sultan Pahang agar membenarkan Inggeris untuk melombong di kawasan banyak lagi, di kawasan di negeri Pahang, terutamanya kawasan Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Jadi Sultan Pahang telah menitahkan setiap kawasan-kawasan pembesar ni dia ada pegawai-pegawai di setiap kawasan pembesar ni. So
lesen besarlah orang Inggeris untuk buat perniagaan, melombong biji temah dan emas. Mereka gunakan kuasa sultan untuk menjajah di kawasan. So marahlah orang kaya, Datuk Bahaman, Mat Kilau. Ya, mereka sudah terbatas, mereka sudah tidak ada kuasa. Orang putih berani masuk kawasan mereka. Dia cakap, Sultan perintahkan, ini suratnya, bukti kami boleh memajak tanah di kawasan ini. Kau siapa untuk menderhaka? Jadi Datuk Bahaman dan Mat Kilau tidak boleh buat apa-apa. Orang putih sudah berani masuk. Mereka sudah tidak boleh pungut cukai. Yang boleh pungut cukai orang putih. Ya, Mat Kilau, Datuk Bahaman tidak boleh buat apa-apa. Sudahlah, keris tidak boleh bawa keluar. Cukai tidak dapat. Sudah, dan kuasa mereka sudah terbatas. Jadi orang kampung pada masa itu marah dengan orang putih. Ya, mereka sudah tidak dapat ambil hasil bumi. Mereka dihalau. Ya, keris tidak boleh bawa keluar. Jadi Datuk Bahaman marah. Dia cakap, kurang ajar betul orang putih ni. Jadi Datuk Bahaman yang mengambil tindakan pertama. Datuk Bahaman bunuh siapa saja orang putih yang masuk ke kawasannya. Disementar. Ya, masuk kawasan, pop, bunuh. Jadi marah, Presiden Inggris ni. Dia cakap, kurang ajar betul dia cakap Datuk Bahaman ni. Sehingga kan ramai orang putih mati masa ketika itu. Oleh kerana Datuk Bahaman sudah berani bunuh orang-orang Inggris, Sultan Pahang telah dihasut oleh Roger, Presiden Inggris, untuk tangkap Datuk Bahaman. Datuk Bahaman menjadi orang buruan ketika itu, dan dia punya pangkat orang kaya sementara dilucutkan dan dia diburu oleh Sultan dan orang Inggris. Dan Mat Kilau tidak puas hati kerana Datuk Bahaman telah ingin ditangkap. Jadi Mat Kilau dan Datuk Bahaman bergabung untuk menentang Inggris ketika itu. Mereka tidak peduli. Kamu try lah. Jadi asal Inggris datang ke kawasan mereka, mereka tikam, mereka bunuh. Walaupun mereka tidak ada senjata seperti senapang apa, mereka hanya ada keris lembing, tapi berjaya lawan. Dan ramai askar-askar Inggris mati ketika itu oleh Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Tok Gajah pula, dia masa tu sikap berkecuali. Dia tidak mau masuk campur. Ya, kerana dia masa tu masih lagi pahlawan, pendekar perang kepada Sultan Ahmad. Ya, dia tidak mau masuk campur. Dia cakap, pandai-pandailah kamu bergaduh, pandai-pandailah kamu selesaikan. Itu urusan orang putih dengan Datuk Bahaman dan Mat Kilau. So, Tok Gajah dia bersikap kecuali. Aku berlepas tangan, Tok Gajah ketika itulah. So, Inggris pergi hantar lagi askar-askar Sing, ya, pergi serang Mat Kilau dengan Datuk Bahaman. Tapi serangan mereka dapat dikalahkan oleh Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Memang kuat ketika ini Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Sukar untuk dilawan. Mereka hanya menggunakan keris, lembing, tempur di medan perang dan menang. Habis orang-orang Inggris. Jadi oleh kerana Datuk Bahaman dan Mat Kilau dorong tidak mau orang kampung mereka terlibat dengan peperangan dengan Inggris ni. So Datuk Bahaman dan Mat Kilau bersembunyi di dalam hutan dan mereka buat kubu mereka sendiri supaya orang Inggris kalau mau serang mereka saja, jangan serang orang kampung. Jadi di sinilah kesempatan orang Inggris untuk serang orang kampung. Jahat betul dorong bakar rumah-rumah orang kampung, ya, di kawasan sementara tempat Datuk Bahaman dan tempat Mat Kilau. Sudahlah mereka bakar, mereka pergi bunuh lagi orang kampung. So perempuan-perempuan mereka pergi perkosa. Betul-betul menaikkan darah Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Betul-betul Mat Kilau dan Datuk Bahaman marah kerana Inggris sudah menyiksa orang kampung, bakar rumah orang kampung, ya, mendera orang-orang kampung, memperkosa anak-anak perempuan. Jadi Datuk Bahaman dan Mat Kilau nekat untuk lawan Inggris. Rakyat Pahang, ya, semua rakyat Pahang ketika itu betul-betul marah dengan Inggris, dan semua orang Pahang ketika itu bersatu untuk melawan Inggris. Ya, orang kampung yang tidak terlibat dengan perang menjadi mata-mata, menjadi spy dan menyalurkan maklumat. Inggris tidak boleh buat apa-apa. Nak buru Datuk Bahaman dan Mat Kilau tidak dapat. Mereka akan kalah. Ramai askar-askar Inggris mati disebabkan oleh Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Memang Datuk Bahaman dan Mat Kilau masa itu kira mengamuk berhabisan, ya, pergi lawan Inggris
sehabis yang boleh. Mereka masa tu sudah tidak takut mati. Mereka ingin pertahankan Pahang ketika itu. Ya, jadi kemarahan itu Mat Kilau dan Datuk Bahaman pergi serang di kawasan-kawasan Inggris. So mereka pertama serang di kawasan pentadbiran Inggris. Dia kira macam pejabat Inggris. Mereka pergi serang, habis orang kawasan-kawasan orang putih, sampai ramai yang terbunuh akibat serangan mereka. So Mat Kilau dan Datuk Bahaman pergi kuasai kawasan Lombong lagi. Mereka pergi serang lagi dan mereka berjaya menawan kawasan Lombong tersebut. Habis lagi orang-orang putih yang cuba menawan kawasan tersebut tidak dapat lawan. So masa tu residen Inggris bukan sudah Roger, dia Hugh Clifford. Dia Hugh Clifford ni sudah risau dengan kebangkitan Mat Kilau dan Datuk Bahaman. Dia takut habis orang-orang Inggris di negeri Pahang tu mereka serang. Ya, masa tu memang kebangkitan Mat Kilau dan Datuk Bahaman ni memang sukar mau dikawal. Ya, Mat Kilau lagi dengan tentera-tenteranya masuk saja di mana kawasan Inggris, habis. Jadi Hugh Clifford sudah risau ya dengan kebangkitan Mat Kilau ni. Jadi dia minta nasihat Sultan agar Mat Kilau jangan serang Inggris dahulu, tangguh dahulu. Dia cakap bagi tahu Mat Kilau, Inggris akan keluar dari negeri Pahang ni. Jadi Sultan Ahmad pun hantar wakil dia bagi tahu dengan Mat Kilau, kalau boleh janganlah serang Inggris lagi. Sultan Ahmad berjanji akan keluarkan Inggris dari negeri Pahang. So Mat Kilau percayalah cakap Sultan Ahmad ni, wakil Sultan Ahmad ni, yang bahawa Inggris akan keluar dari negeri Pahang. Jadi Mat Kilau dan rakyat Pahang berasa, kata orang, gembira lah kerana akhirnya berjaya menghalau Inggris dari Pahang. Kira macam merdeka lah, yeay, Mat Kilau gitu kan. Akhirnya mengalah juga Inggris. Tapi guys, rupa-rupanya kena tipu guys. Rupanya Inggris mengumpul lagi askar-askarnya. Dia minta bantuan dari negeri lain, Johor, Selangor, Perak. Rupanya orang kumpul untuk serang Mat Kilau dan Datuk Bahaman. Jadi Datuk Bahaman ni bagi tahulah Mat Kilau. Dia cakap, kau sebenarnya kena tipu. Kenapa kau tidak serang saja di kawasan Inggris tu? Ya, kalau tidak kita sudah menang nih. Sekarang Inggris sudah kumpul askar-askarnya untuk serang kita. Jadi Mat Kilau agak marah lah kerana tertipu dengan muslihat Inggris dan berjanji dia tidak akan tertipu lagi lepas ini. Jadi Datuk Bahaman dan Mat Kilau meneruskan lagi serangan daripada satu tempat ke satu tempat. Dan sekali lagi Hugh Clifford semakin risau dengan kebangkitan Mat Kilau dan Datuk Bahaman dan rakyat Pahang ketika itu. Sebab mereka tidak ada boleh buat apa-apa. Serangan bertubi-tubi daripada pasukan Datuk Bahaman dan Mat Kilau ni sangat kuat. Dan mereka tidak dapat lawan dengan tentera Mat Kilau dan Datuk Bahaman pada ketika itu. Jadi Inggris sekali lagi menggunakan Sultan Pahang ya untuk mengalahkan. Ya, itu sahaja caranya. Sebab Inggris tidak takut dengan Mat Kilau dan Datuk Bahaman ni kerana mereka pegang Sultan Pahang. Dan orang Melayu ketika itu ni tidak mau derhaka dengan Sultan. Itulah patuh dan taat setianya rakyat Pahang dengan Sultan ketika itu. So Inggris pegang Sultan. Jadi dia gunakan kuasa Sultan ni untuk menyekat Datuk Bahaman dan Mat Kilau. So Inggris beritahu dengan Sultan Pahang. Dia cakap, suruh Mat Kilau menyerah diri dan dia diberikan keampunan. Keampunan. Yang penting kau jangan menyerang lagi. Tapi Mat Kilau, no. Saya tidak akan menyerah diri. Dia cakap, bukan derhaka dengan Sultan, tapi saya derhaka dengan Inggris yang memerintah ni. Ya, dia tidak akan serah diri. Dia rela mati di tangan orang Inggris. Inggris sudah minta bantuan daripada Selangor, Johor, Perak untuk menyerang Mat Kilau. Dan Mat Kilau terpaksa buat kubu di kawasan hutan. Dan Inggris rekrut orang Melayu untuk menjadi tali barut. Di sinilah ya puncak kekalahan Mat Kilau ni ya. Orang Melayu sendiri menjadi tali barut Inggris. Ya. Orang Inggris upah orang Melayu itu untuk jadi tali barut masuk ke kawasan Mat Kilau. Pura-pura jadi tentera Mat Kilau lah. Konon-kononnya. Rupa-rupanya mereka jadi tali barut orang Inggris. So orang-orang upahan
Inggris ni, yang orang Melayu ni yang jadi tali barut, dia menyusup masuk ke kawasan kubu Mat Kilau. So ketika Inggris serang Mat Kilau, orang-orang yang tali barut ni pergi serang dari dalam. So Mat Kilau terkejut, siapa ni tiba-tiba, macam mana boleh orang Melayu tiba-tiba menyebelahi Inggris ni? Jadi huru-hara ketika itu. Kubu Mat Kilau tidak kuat kerana mereka setelah diserang oleh tali barut, dan Mat Kilau terpaksa berundur diri masuk lagi ke dalam hutan kerana telah dikhianati oleh rakyat sendiri. Yang bodoh betul lah ya, masa tu orang Melayu sanggup jadi tali barut orang Inggris dan melawan kaum dia sendiri. Agak sedih lah Mat Kilau pada ketika itu, dan dia terpaksa berundur. So akibatnya Mat Kilau berundur dalam hutan dan sekali lagi bergabung dengan Datuk Bahaman. Kali ini mereka bergabung dan sama-sama lagi pergi serang kawasan Inggris, dan tempat pertama mereka serang iaitu Jeram Cangkok. Jeram Cangkok ni kawasan tempat istirahat orang-orang Inggris, kira tempat bercuti lah. So Mat Kilau dan Datuk Bahaman berjaya serang di kawasan berkenaan, ya, dan Datuk Bahaman Mat Kilau berjaya menawan Jeram Cangkok. Inggris telah bawa satu pendekar dari Perak. Dia tahu Mat Kilau ni hebat berlawan. So Mat Kilau, Inggris bawa satu pendekar iaitu Datuk Awang Kelana. Kira macam pendekar yang hebat lah di Perak ketika itu. So Datuk Awang Kelana cabar Mat Kilau. Dia cakap, siapa Mat Kilau? Dia cakap, ini dia cakap, Datuk Awang Kelana, pendekar paling kuat di negeri Perak. Kalau Mat Kilau berani, dia cakap, mari one by one dengan aku. Begitulah lebih kurang. So Mat Kilau tercabar. Dia cakap, kurang ajar betul, siapalah pula pendekar ni. Jadi Mat Kilau bagi tahu Datuk Awang Kelana, boleh berlawan tapi jangan di kawasan orang kampung. Jangan di kawasan kampung. Kita masuk di kawasan yang agak terpencil sedikit, kita one by one. Jadi pertarungan hebatlah di antara Datuk Awang Kelana dengan Mat Kilau. One by one mereka. Fight one by one. Dan pertarungan antara Mat Kilau dan Datuk Awang Kelana memang kata orang kira hebat lah ya. Disitulah pertarungan kata orang man to man lah, dan akhirnya Mat Kilau menang dan bunuh Datuk Awang Kelana. Mati oleh Mat Kilau dengan ilmu silat dan ilmu persilatan. Mat Kilau tidak berjaya dilawan oleh Datuk Awang Kelana. Ya, walaupun dikatakan Datuk Awang Kelana hebat, pendekar terbilang ketika itu, habis oleh oleh Mat Kilau. So Inggris terkejut ya, orang pendekar dari Perak pun kalah oleh Mat Kilau. So Mat Kilau menjadi buruan ketika itu ya. Jadi Inggris serang semula Jeram Cangkok dan berjaya menawan semula. Tapi Datuk Bahaman dan Mat Kilau pergi serang di kawasan lain lagi. Okey. Dan Datuk Bahaman dan Mat Kilau menyerang di kawasan Kuara Temberang, merupakan kubu kuat Inggris. So Mat Kilau dan Datuk Bahaman mereka serang ni pada waktu subuh. Time ni orang putih baru nak tidur, kira macam mama-mamai lah. Dan time ni lah orang Inggris lemah. So Mat Kilau dan Datuk Bahaman, time tu lah mereka menyerang. Kerana time tu lepas subuh kan umat Islam baru solat, jadi masih bertenaga. So time tu lah mereka serang dan habis ya. Serangan Datuk Mat Kilau dan Datuk Bahaman habis, orang-orang Inggris berjaya dibunuh dan kawasan tersebut berjaya ditawan oleh Mat Kilau dan Datuk Bahaman. Dengan mudah mereka tewas. So Hugh Clifford tidak puas hati dengan Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Dia hasut lagi Sultan. Dia bagi tahu Datuk Bahaman dan Mat Kilau kini memberontak ya, membunuh rakyat Pahang ya. Mereka memperkosa anak-anak dara orang dan habis kampung-kampung dibakar ya oleh Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Itulah Clifford dia ceritakan dengan Sultan. Sultan Ahmad pula percaya. Dia cakap, kurang ajar betul Datuk Bahaman dan Mat Kilau ni, yang berani pula mendurhaka. Jadi Sultan Ahmad menitahkan rakyat Pahang untuk lawan Datuk Bahaman dan jangan beri kerjasama dengan Datuk Bahaman dan Mat Kilau. So rakyat Pahang keliru, serba salah nak bantu Datuk Bahaman Mat Kilau ataupun nak ikut arahan Sultan ya. Jadi serba salah, mau ikut Sultan ataupun mau ikut Datuk Bahaman dan Mat Kilau.
Dan masa tu belum ada lagi WhatsApp, Facebook apa semua kan. Jadi orang Inggeris hasut rakyat Pahang. Dia pergi bagi tahu kampung sana, dia cakap hati-hati Datuk Bahaman dan Mat Kilau pemberontak pergi kampung sana pun begitu. Jadi orang kampung percayalah, ya, orang-orang kampung yang tidak dapat maklumat, orang tidak percaya. Masa tu belum ada internet. Jadi orang kampung dan rakyat Pahang tidak mau bekerja sama sudah dengan Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Inggris meneruskan serangan kepada Datuk Bahaman dan Mat Kilau, tapi tetap kalah juga. Walaupun sudah tidak dibantu oleh orang kampung, Inggris pergi serang, tetap kalah juga. Hugh Clifford, betul-betul marah. Dia cakap, macam mana mau lawan dengan Datuk Bahaman dan Mat Kilau ni? Betul-betul mereka ni sangat kuat. Ya, sukar untuk ditewaskan. Jadi Inggris tidak boleh buat apa-apa. Ya, tidak boleh serang Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Mereka serang saja, mereka akan kalah. Dan ramai tentera-tentera Inggris dapat dikalahkan oleh Mat Kilau dan Datuk Bahaman. So, akhirnya Inggris memaksa Sultan Ahmad suruh Tok Gajah, Tok Gajah ayah kepada Mat Kilau, untuk serang Datuk Bahaman dan Mat Kilau. So, Tok Gajah yang pertamanya bersikap kecuali. Dia cakap, alamak, macam mana ya, aku nak bantu Sultan kah ataupun nak bantu orang Inggris? Jadi oleh kerana Sultan sudah menitahkan Tok Gajah, dia cakap, Tok Gajah pergi serang Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Ya, ini titah aku. Jadi oleh kerana Tok Gajah ni, dia kata orang akur dengan titah Sultan. Jadi Tok Gajah dia cakap, aku akan berunding dahulu dengan Datuk Bahaman dengan Mat Kilau agar mereka tidak menyerang Inggris lagi. So Tok Gajah dan beberapa orang tentera Inggris mengiringi Tok Gajah untuk jumpa Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Dan ketika naik perahu menuju ke tempat Datuk Bahaman dan Mat Kilau, Tok Gajah pergi bocorkan perahu Inggris ni, dan akibatnya jatuh ke dalam sungai. Orang Inggris masa itu tidak tahu berenang. So Tok Gajah pergi ke tepi sungai dan orang-orang Inggris lemas, mati. Jadi Tok Gajah bersendirian pergi jumpa Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Dan Datuk Bahaman Mat Kilau terkejut kerana Tok Gajah tiba-tiba datang. Dan akhirnya Tok Gajah nekat untuk bergabung sama-sama untuk melawan Inggris. So, pakatan pasukan pahlawan Pahang ketika itu semakin kuat kerana Tok Gajah sudah bergabung. So, Tok Gajah, Datuk Bahaman dan Mat Kilau bergabung untuk sama-sama melawan Inggris, dan mereka semakin kuat. Inggris tidak dapat melawan kerana ketiga-tiga pahlawan dan pendekar ni bergabung untuk melawan Inggris. Sultan Ahmad semakin pening. Dia cakap, alamak, antar Tok Gajah pula bergabung. Inggris semakin takut. Dia cakap, kebangkitan, ya, pahlawan-pahlawan Pahang ni memang sukar untuk dilawan. Inggris semakin takut. Tentera-tenteranya semakin ramai mati. Guna senapang, guna meriam pun tidak guna juga. Mereka arahkan rakyat tidak membantu pun tidak guna juga. Memang kuat ketika itu. Darah pejuang Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah berkobar-kobar untuk melawan Inggris. Jadi serangan bertubi-tubi daripada Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah ni menyebabkan Inggris semakin takut. Namun akibat kurang kerjasama daripada rakyat, ya, bantuan makanan semakin kurang, ya, rakyat semakin lama semakin percaya dengan Inggris. Jadi kekuatan tentera tu sudah tidak kuat, ya. Jadi Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah terpaksa berundur ke negeri Kelantan, ya. Mereka pergi berhijrah. Dia mengarahkan pasukan-pasukan yang lain untuk balik ke kampung masing-masing sebab mereka lama sudah tidak berjumpa keluarga. So mereka bubarkanlah, kecuali Mat Kilau bersama rakan-rakannya, ya, Mat Kelabi, Mat Ali, Mat Tahir, ya, ikut sama-sama aja pergi ke Kelantan, ya. Jadi Datuk Bahaman pergi ke Kelantan, ya, manakala Mat Kilau dan Tok Gajah pergi ke kampung Penar di Patani. Jadi orang kampung Penar masa itu tidak tahu itu Tok Gajah dan Mat Kilau. Masa itu Mat Kilau dan Tok Gajah hanya menginap tidur saja di kawasan masjid. Jadi diterima orang kampung,
Tok Gajah dan Mat Kilau akhirnya menetap di Kampung Penar, ya, dan mengajar silat, mengajar mengaji di kampung berkenaan. Jadi tidak ada masalah lah. Cuma Inggris sakit hati lah, sudah tenteranya banyak mati. Kemudian Mat Kilau dan Datuk Bahaman ni lari pula, tidak dapat dikesan. So Inggris masih berdendam, dia tidak mau berdiam diri. Dan Inggris dapat maklumat bahawa Mat Kilau, Tok Gajah dan Datuk Bahaman berada di kawasan Kelantan. So Inggris pergi jumpa Sultan Kelantan, ya, Sultan Kelantan, dan jumpa Raja Siam. Dia mengatakan, kami ingin menangkap pemberontak ni, Mat Kilau, Tok Gajah dan Datuk Bahaman. So Raja Siam dan Sultan Kelantan ni tidak ada masalah sebenarnya dengan pahlawan-pahlawan ni. Dia cakap, mereka baik saja di sini, tapi Inggris tidak puas hati. Dia cakap, berikan kami kebenaran untuk tangkap mereka. Jadi oleh kerana Sultan Kelantan dan Raja Siam ni bekerja sama dengan Inggris, jadi mau tidak mau dan banyak terhutang budi dengan Inggris, mereka membenarkan Inggris untuk menangkap Mat Kilau, Datuk Bahaman, ya, dan Tok Gajah. Tapi bila Inggris sekali lagi cuba menangkap mereka, tidak berjaya lagi. Tok Gajah, Mat Kilau dan Datuk Bahaman berjaya lagi bunuh tentera-tentera Inggris ni. Hugh Clifford betul-betul antar tentera mau tangkap, tak berjaya lagi. Jadi oleh kerana tentera Inggris mati lagi, Raja Siam dan Sultan Kelantan paksa mengantar wakil untuk berjumpa dengan Mat Kilau untuk menyerah diri. Kalau boleh jangan libatkanlah rakyat di negeri Kelantan ataupun di kawasan Kelantan ataupun di kawasan Siam. Serah dirilah. Jadi oleh kerana Mat Kilau takut orang-orang di negeri Kampung Penar dan di Kelantan ketika itu jadi mangsa keadaan. Jadi Mat Kilau membuat satu hela. Mat Kilau. Ini helanya sangat terkenal. Mat Kilau makan satu ramuan. Dan ramuan tu menyebabkan dia menjadi seolah-olah seorang yang meninggal dunia, mati. Ya. Dan kalau boleh, Mat Kilau cakap, setelah dia pura-pura mati, bungkus dengan kain kuning dan bawa jumpa dengan Sultan Kelantan dan Raja Siam. So, selepas makan ramuan tu, Mat Kilau seakan-akan mati. So, Mat Kilau dibungkus dengan kain kuning dan dibawa jumpa dengan Sultan Kelantan, ya, dan Raja Siam. So dia pun dikebumikan. Tapi semasa dikebumikan, orang-orang Mat Kilau ni, dia punya anak-anak murid, menukar dengan batang pisang. Okay, batang pisang, dan tanam batang pisang tu. Dan Mat Kilau, Tok Gajah lari ke Terengganu ketika itu. Dan Raja Siam dapat maklumat yang bahawa Mat Kilau belum mati. Raja Siam dia suruh tentera-tenteranya untuk gali kubur Mat Kilau, dan bila cek betul batang pisang, Raja Siam merasa tertipulah dengan trik Mat Kilau ni. Dan Mat Kilau pergi lari ke Terengganu bersama ayah dia, dan ayah dia meninggal dunia, ya, di Terengganu. So tinggallah Mat Kilau seorang, dan Mat Kilau kahwin lagi dengan orang di Terengganu. Dan Sultan Kelantan dan Raja Siam masih tidak puas hati dengan Mat Kilau. Dia suruh Datuk Bahaman untuk serah diri. Jadi Mat Kilau masa itu berada di Kampung Nering Terengganu bersama ayah dia. Jadi semasa di Kampung Nering tu, Mat Kilau dan Tok Gajah membina kehidupan baru lagi. Jadi Inggris tahu bahawa Mat Kilau dan ayah dia Tok Gajah berada di Kampung Nering. Jadi Inggris sekali lagi jumpa dengan Sultan Kelantan dan Mat Kilau untuk serah diri sekali lagi. Ya, serah diri, dan mereka diberi kampunan. Okey, Datuk Bahaman dan Tok Gajah diberi kampunan. Cuma mereka mau Mat Kilau yang dihukum kerana banyak tentera-tentera Inggris telah dibunuh oleh Mat Kilau. So Inggris mau Mat Kilau. Tok Gajah dan Datuk Bahaman diberi kampunan, tapi Tok Gajah masa itu sudah meninggal. So mereka suruh Sultan Kelantan dan Raja Siam menyuruh Mat Kilau untuk serah diri. Jadi sekali lagi Mat Kilau gunakan triknya lagi, iaitu berpura-pura mati dan serah diri kepada Sultan Kelantan. Jadi Sultan Kelantan masa itu tahu yang Mat Kilau akan pura-pura mati. So Mat Kilau pun makan lagi lah ramuannya tu dan berpura-pura mati, dan mayatnya dibawa ke Kelantan. Dan masa tu Raja Siam nampak sendiri mayat Mat Kilau
Semua orang nampak lah, orang nampak yang Mat Kilau sudah mati. Dan selepas sudah nampak, tengok tu, oh betul, dia sudah mati. Dan Mat Kilau pun dikebumikan. Dan sebelum dikebumikan sekali lagi, Mat Kilau ditukarkan dengan batang pisang. Tapi masa tu Raja Siam tidak tahu kerana dia nampak sendiri mayat Mat Kilau. Jadi dia tidak tahu yang itu sudah ditukar. Dan sekali lagi Mat Kilau melarikan diri. Dan ramai tidak tahu masa tu ke mana Mat Kilau melarikan diri. Dan akhirnya Mat Kilau lari semula ke negeri Pahang. Mat Kilau pun akhirnya bina kehidupan baru di kampung yang baru. Dan orang sama sekali tidak kenal masa tu Mat Siam. Orang tidak kenal masa tu, itulah sebenarnya Mat Kilau. Ya, sebab masa tu mana ada WhatsApp kan untuk saya bergambar, Facebook untuk saya bergambar. So mereka tidak tahu yang itu adalah Mat Kilau. Jadi Mat Kilau pun kahwin lagi lah. Jadi di kampung tu Mat Kilau ada satu anak angkat yang dipanggil yang digelar Abu Bakar lah nama dia. So anak angkat Mat Kilau ni dia ajar ilmu silat yang ada pada Mat Kilau. Okey, dari umur 10 tahun hinggalah umur 17 tahun Mat Kilau ajar dia silat. Dan akhirnya Mat Kilau bocorkan rahsianya dan dia bagi tahu anak angkatnya itu Abu Bakar. Dia cakap, Abu Bakar, aku ingin dedahkan satu rahsia. Tapi kau mesti bersumpah yang tidak bagi tahu sesiapa. Jadi Abu Bakar pun bersumpahlah ya dengan baca Yasin 7 kali dan bersumpah. Dan Mat Siam, masa itu dia nama Mat Siam. Mat Kilau memberitahu kepada anak angkatnya yang bahawa dialah Mat Kilau. Ya, jadi masa tu anak angkat dia terkejut. Rupa-rupanya dia berguru dengan Mat Kilau. Dan masa tu tanah Melayu sudah merdeka. Jadi kebetulan anak angkat Mat Kilau ni dengar satu ceramah politik daripada timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Abdul Razak. Jadi Tun Abdul Razak beritahu, menyebut nama-nama pahlawan Pahang termasuklah Mat Kilau, Datuk Bahaman dan Tok Gajah. Dan masa ucapan timbalan Perdana Menteri ketika itu Tun Abdul Razak, seorang rakan Mat Kilau itu Wan Abdullah ketika itu menceritakan macam mana dia berperang dengan Mat Kilau. Jadi Abu Bakar ni tidak puas hati. Dia pergi jumpa Wan Abdullah. Dia cakap, Wan Abdullah betul-betulkah kenal Mat Kilau? Dia cakap, betul. Dia cakap, saya kenal dengan Mat Kilau. Saya berperang dengan dia. Ya. Kemudian Abu Bakar beritahu yang Mat Kilau masih hidup. Wan Abdullah terkejut. Dia cakap, betulkah Mat Kilau? Dia cakap, betul. Kalau betul Mat Kilau, Wan Ahmad cakap, mesti ada kutu embun di kaki kelingkingnya, ada parut di belikatnya dan ada tanda tai lalat di bahu kanannya. Ya. Dan memang betul semua tanda-tanda tersebut ada. Dan Wan Abdullah cakap kalau betul semua tanda itu ada, memang itulah Mat Kilau, dia cakap. Tapi Wan Abdullah masih merahsiakan lah. Ya, masih merahsiakan tentang kewujudan Mat Kilau. Jadi Abu Bakar tidak puas hati lagi. Dia pergi jumpa cucu-cucu Mat Kilau. Dia beritahu yang Mat Siam sebenarnya Mat Kilau. Cucu-cucu Mat Kilau terkejut. Dia cakap, mustahil lah Mat Siam tu, atuk kita tu Mat Kilau. Jadi Abu Bakar cakap, kalau tidak percaya, pergi tanya sendiri. Jadi anak dia, cucu dia pun nama Abu Bakar juga. Jadi Abu Bakar dia beritahu, Tok, betul kali Tok Mat Kilau? Tapi Mat Siam tidak beritahu. Dia hanya diam. Kalau betul Tok Mat Kilau, siapa nama Tok? Jadi Mat Kilau masa tu beritahulah nama dia Teh Ibrahim. Jadi cucu dia cakap kalau Teh Ibrahim itu sebenarnya nama adik kepada Mat Kilau. Ya. Dan cucunya beritahu dia ada jumpa anak Mat Kilau di Pulau Tawar yang bernama Omar. Dan bila disebut saja nama Omar, Mat Kilau menangis. Dia tahu Omar itu adalah anak pertama dia. Dan Mat Kilau menangis seperti seorang bayi. Dan disitulah dia baru mengaku yang dia adalah Mat Kilau. Dan Mat Kilau
menangis dan melanggar sumpah mendedahkan diri dia yang dia Mat Kilau, dan dia ingin jumpa anak dia si Omar ni. Jadi cucu Mat Kilau ni bagi tahu Omar, ya, anak dia yang di Pulau Tawar, untuk datang jumpa, ya, untuk jumpa Mat Kilau. Dan akhirnya masa tu mereka keluarga saja yang tahu. Jadi Omar pun pergi berjumpalah dengan Mat Kilau, dan memang menghayatkan hatilah apabila Mat Kilau akhirnya dapat berjumpa dengan anak pertamanya. Dan semua terkejut ketika itu, terutama anak-anak Mat Kilau sendiri yang semasa jadi Mat Siam, ya, semua orang terkejut yang Mat Kilau berjaya merahsiakan identitinya, dan bila berjumpa dengan Omar, memang betul lah, itulah anak pertama dia, dan dia amat-amat sedih lah, ya, kerana selama ini menjadi pelarian dan akhirnya dapat bertemu dengan Omar, anak dia. Jadi cucu dia mahu Mat Kilau untuk mendedahkan diri dia. Jadi Mat Kilau akur. Dia cakap, baiklah, aku akan dedahkan diriku. So cucu-cucu dan anak Mat Kilau bawa semula Mat Kilau ke Pulau Tawar di masjid masa tu hari Jumaat. Jadi mereka beritahu imam di kampung masjid Tawar ketika itu, Pulau Tawar. Dia beritahu selepas khutbah Jumaat ada seorang yang ingin umumkan sesuatu. So imam pun beritahu orang kampung kalau boleh jangan pulang dahulu kerana ada satu pengumuman penting. Jadi selepas solat Jumaat, Mat Kilau mengaji, dan di mimbar masjid berkenaan, Mat Kilau pun membuat pengakuan bahawa dialah Mat Kilau. Orang jemaah Jumaat ketika itu terkejut kerana, ya, terkejutlah, tiba-tiba pula ada orang mengaku Mat Kilau pahlawan terbilang. Sampai orang kata, kalau kau betul Mat Kilau, sebutkan salah sila keluargamu. So Mat Kilau pun sebutlah nama keluarga dia, Imam Rasu, Tok Gajah, mak dia Teh Mahada, isteri dia Yang Ci, anak-anak dia Omar dan anak-anak dia yang lain. Dan ada lagi jemaah tanya, kalau betul, dia cakap kau Mat Kilau, ada 3 tanda di badan dia, ya, tai lalat, parut belikat, pusar dan kutumbun. Dan di situ juga Mat Kilau tunjukkan semua bukti-bukti yang ada di badannya. Dan akhirnya orang kampung ketika itu mengakui yang itulah Mat Kilau. Dan berita ini sampai kepada masa itu Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak dan Menteri Besar Pahang, dan kerajaan Malaysia menubuhkan jawatan kuasa kemunculan Mat Kilau. Dan beberapa orang-orang sejarawan telah berkumpul untuk mengkaji betulkah itu Mat Kilau, pahlawan terbilang. Jadi untuk mengesahkan itu adalah Mat Kilau yang sebenar, kerajaan Malaysia ketika itu telah memanggil bekas-bekas rakan Mat Kilau, iaitu Wan Abdullah, Mat Saman, Mat Kelantan dan Mek Munah. Ini adalah rakan-rakan Mat Kilau yang masih hidup. Mereka dikumpulkan dalam satu dewan untuk mengesahkan itu adalah Mat Kilau. Dan bila, ya, rakan-rakan Mat Kilau ni berjumpa dengan Mat Kilau, keempat-empat rakannya ni mengakui itulah Mat Kilau. Orang terkejut. Orang menangis melihat kemunculan Mat Kilau ni. Pahlawan terbilang, pejuang terbilang, pendekar terbilang. Dan akhirnya Menteri Besar Pahang telah mengakui bahawa itulah Mat Kilau, dan Menteri Besar Pahang telah mengurniakan pangkat tertinggi pahlawan kepada Mat Kilau. Dan selepas pendedahan diri Mat Kilau, akhirnya Mat Kilau jatuh sakit. Ada mengatakan dia telah termakan sumpahnya, dan akhirnya Mat Kilau tenat, uzur dan meninggal dunia. Jadi guys, itulah dia kisah Mat Kilau. Begitu panjang guys. Saya rasa inilah video saya yang paling panjang yang pernah saya buat, dan video yang paling susah saya untuk buat, sebab cerita Mat Kilau ni fakta, dan banyak pengajaran yang kita dapat dengan kisah Mat Kilau ini. Dia seorang yang perjuang yang ingin mempertahankan kebenaran. Bagi saya, perjuangan Mat Kilau ni, ya, satu perjuangan yang betul-betul ingin mempertahankan tanah air. Dan bagi saya,
untuk menegakkan kebenaran tu, untuk menjadi seorang pejuang bukanlah sesuatu yang mudah. Dan memang ada risikonya. Dan untuk berjuang suatu kebenaran tu perlu kesatuan dan bekerjasama. Dan tidak semestinya satu kebenaran itu berjaya selama-lamanya. Memang akan ada tewas. Tapi insya-Allah satu hari kebenaran tu akan tetap berjaya juga. Jadi kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Ali bosku, Assalamualaikum.